puasa Ramadan 30 hari, maka dia memperolehi 14 hari. Puasa sebulan lagi secara berturut-turut, maka dia memperolehi 14 hari. Ada baki lagi 2 hari. Kalau Ramadan pada tahun itu 29 hari sahaja, maka dia ada baki lagi berapa? 3 hari. 13 campur 14, 3 hari. Okey, 3 hari. 3 hari. Okey. Jadi 3 fasa tu dibuat. Yang pertama, kedua itu mudah, yang ketiga je. Nak tengok macam mana surah kefahamannya, baca yang ketiga. Maka dia masih mempunyai hutang puasa 2 hari. Maka hutang 2 hari ini, bagaimana cara untuk dia buat? Dalam mahali, bukan dalam mahali, dalam Qalyubi menyebut ulama telah memberi pelbagai solusi. Yang dalam kitab ni salah satu solusi. Ulama telah memberi pelbagai solusi untuk dia menyempurnakan 2 hari lagi, sehingga dikatakan mereka telah menyampaikan sehingga 1000 solusi, 1000 jalan. Faham? Yang ni salah satu daripada 1000 tersebut. Okey. Tulis, baca. Untuk mengqada puasa 2 hari, puasa 2 hari dia supaya berpuasa. Untuk mengqada puasa 2 hari supaya berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian berbuka, yakni tidak berpuasa 12 hari berturut-turut. Kemudian berpuasa lagi 3 hari berturut-turut. Jadi tulis 1 sampai 18. Mana? Untuk mengqada puasa 2 hari itu, dia perlu berpuasa 3 hari berturut-turut. Dia perlu tambah. Dia perlu berpuasa 2 hari berturut-turut. Dia perlu tukar dengan Dia supaya tu dia supaya. Dia perlu. Baik. Dia perlu. InsyaAllah. Kemudian berbuka, yakni tidak berpuasa 12 hari berturut-turut. Kemudian berpuasa lagi 3 hari berturut-turut. Kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama. Jadi 1:18 kan? Kamu garis pada 1, 2, 3. Ataupun bulatkan 1, 2, 3. Maksudnya dia puasa. Kemudian dia puasa pula, dia mula-mula dia puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian dia hendaklah tidak berpuasa 12 hari berturut-turut. Ataupun dia tak perlu puasa. Kemudian dia puasa semula hari ke-13 selepas hari yang ketiga tadi. Maksudnya hari yang ke-16, 17, 18. Faham? Dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian dia tidak berpuasa 12 hari berturut-turut. Kemudian dia puasa balik 3 hari selepasnya. Tengok dia punya susunannya. Kemudian, kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa ini pertama. adalah jawapan. Belum dinyatakan sebab. Kenapa perlu buat macam ni? Apa kewarasannya, kemunasabahannya, apa fiknya, sehingga ia dijadikan cadangan untuk menyelesaikan 2 lagi hari yang berbaki. Kerana
Kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama, maka Jadi kalaulah sebenarnya, ni semua kita tak tahu apakah hakikat haidnya dan sucinya, maka kita buat andaian. Paling aghlaz iaitu 15 hari. Boleh saja haidnya datang pada 1 hari bulan boleh, 2 hari boleh, semua boleh. Maka kita buat andaian pertama. Contoh, kalaulah contohlah haid dia tu datang pada 1, dia akan habis pada hari yang ke 16. Maka selamat 2 hari. Betul tak? Selamat 2 hari kan? Hari yang berapa selamat? 17, 18. Kalau haid dia datang sebenarnya fil haqiqah, fi ilmi al-ghaib, pada hari yang kedua, maka akan habis hari ke-17. Maka selamat puasa hari yang ke-1 dan hari ke-18. Kalau haid dia sebenarnya hari kedua dan ketiga, maka akan berakhir hari ke-18. Selamatlah puasa pada hari yang pertama dan hari yang kedua. Faham? Itu kiraan yang telah dibuat oleh fuqaha. Maka apa pun telahannya, maka selamatlah dia punya dia punya puasa sebanyak 2 hari. Selama apa? 2 hari. Kamu tidak boleh jumpa, ataupun kita buat andaian yang mana dengan andaian tersebut semua puasanya itu tidak terselamat daripada ihtimal haid. Tak ada. Dia mesti selamat 2 hari. Kita tak boleh buat sebarang ihtimal yang mana 2 hari itu pun tak selamat. Cuba bagi apa contoh yang 2 hari tak selamat? Maksud 2 hari pun tak baki. Apa anda ya? Tetapi kita boleh buat ihtimal 3 hari selamat. Boleh. Kita buat ihtimal satu andaian yang mana 3 hari selamat. Iaitu kita kata haid dia datang pada hari ke-4. Betul tak? 3 hari selamat lah. Tetapi kaedah ihtimal ni aghlaz. Memang ada ihtimal 3 hari selamat. Tapi ada juga ihtimal tak selamat kan? Tapi yang 2 hari ni tak ada ihtimal pun yang dia tidak terselamat. Faham? Kalau ada je ihtimal tak selamat, maka dia belum lagi jadi solusi. Faham tak? So dalam surah ni 2 ni mesti selamat. Lagi? kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama, maka sahlah puasa yang ke-5 dan ke-6. Sahlah puasa ke-5 ke-6. Maksudnya hari ke-17, 18. Okey? Atau haidnya mulai puasa kedua, maka sahlah puasa pertama dan ke-6. Atau haidnya mulai puasa ketiga, maka sahlah puasa yang pertama dan kedua. Ya. Dan jika sebenarnya haidnya berakhir pada puasa pertama, maka sahlah puasa yang kedua dan ketiga. Atau haidnya berakhir pada puasa kedua. Haid dia berakhir pada puasa pertama. Maksudnya yang bulan lepas. Maksudnya bulan lepas tu haid dia berakhir puasa pertama. So haid berakhir puasa pertama, dia akan jadi andaiannya adalah haid dia berakhir pada puasa yang pertama kan? Puasa pertama dengan andaian bulan lepas punya haid dia keluar setengah kedua. Faham? Maka dia makan sampailah apa? Hari pertama kan? Maka 2 selamat. Sebenarnya 3 pun selamat juga kan? Tapi dia kaedah macam tadi lah. 5 selamat, tapi ada ihtimal tak selamat juga. Lagi? Atau haidnya kita nak 2 je. Kita nak 5. Kemudian atau haidnya berakhir pada puasa kedua. Puasa kedua maksudnya bulan lepas. Kalau puasa kedua maksudnya ihtimal bulan lepas haid dia bermula pada setengah kedua, pada hari yang keberapa?
Ha? Hari yang ke-17. 17. 17. Apa pula 17? Ha? 18 lah. 18. 18, 15, 20. 18 maksudnya 18 bakinya 13 hari. Tu dia ambil lagi bulan depan punya 2 hari. Jadi, Maka sahlah puasa yang ketiga dan keempat. lagi. Atau haidnya berakhir pada puasa ketiga, maka sahlah puasa yang keempat dan kelima. Faham? Lagi. Dengan cara demikian Dengan cara demikian, puasanya yang dipastikan sah sudah genap 1 bulan. sudah genap 1 bulan. Nampak kan? Sudah genap 1 bulan. Kemudian Wallahu a'lam. seterusnya Sedangkan cara mengqada puasa sehari bagi mutahayyirah, dalam matan minhaj pun ada. Sekarang ni kita bincangkan bagaimana menyelesaikan baki 2 hari puasanya. Sekali lagi diulang, ada 3 fasa, 3 gelombang. Puasa Ramadan 30 hari, puasa seterusnya 30 hari lagi, kemudian 2 hari. So maknanya, kalaulah puasa Ramadan itu 29 hari Macam mana tadi? Kalau puasa Ramadan itu 29 hari, maka dia dapat 13 hari. Kemudian puasa sebulan itu dia dapat 14 hari. 14 campur dengan 13, 27. Maknanya dia tetap ada hutang 2 hari juga. Berapa hutang dia? 2 hari lah. Nak menggenapkan 29. 2 hari. Sebab puasa tahun tu 29 hari. Dia kena puasa 29 hari je lah. Faham? Dia tetap perlu untuk mengqadakkan 2 hari. Kalau puasa pada bulan itu 30 hari pun 2 hari juga. Apa surah yang mana daripada dia ada baki lagi 1 hari? Macam mana surah ni? Macam mana? Jadi mutakhirah lambat. Maksudnya? Okey. Sebab dia ada satu masalah yang ingin dibincangkan. Dia ada hutang puasa 1 hari. Jadi apa kaedah dia untuk dia qada puasa tersebut? Jadi untuk yang 1 hari itu, kita tak masukkanlah dalam surah yang tadi. Maksudnya adalah sebelum ni dia ada hutang puasa 1 hari. Jadi 1 hari itu bagaimana dia nak sempurnakan? Faham? Yang tadi 2 hari kan? Ini 1 hari pula. Baca? sedangkan cara mengqada puasa sehari bagi mutahayyirah, dia perlu menjalankan puasa 3 hari dengan aturan sebagai berikut. Ni lebih teknikal daripada yang tadi. Yang ni lebih teknikal. Macam mana seperti berikutnya? Berpuasa 1 hari. 1 hari. Yakni hari ini disebut hari pertama dan puasa pertama. Kemudian hari kedua tidak berpuasa. Kemudian puasa kedua harus dikerjakan sebelum hari ke-16. Dan puasa ketiga harus dikerjakan sesudah hari ke-15 dengan jarak yang tidak melebihi jarak antara puasa pertama dengan puasa Itu kedua. paling teknikal. Jadi fuqaha yang boleh bagi solusi macam ni,
dia kena tahu juga asas matematik, faham? Kalau tak capai tu untuk bagi solusi ni. Tapi tak susah pun. Tulis. Baca lagi sekali. Berpuasa 1 hari. Dia puasa 1 hari. Tulis 1 sampai 30. Ada kan rajahnya pakai buat. Tu ada ni. Apa rajah? Jadi formula dia apa? Baca lagi sekali. Berpuasa 1 hari. Berpuasa 1 hari. Jadi pada hari pertama tu anda letakkan dalam kurungan. Bukan kurungan, bulat. Okey, bulat. Kemudian hari kedua tidak berpuasa. okey. Kemudian puasa kedua harus dikerjakan sebelum hari ke-16. Jadi puasa kedua kena buat sebelum hari ke-16. Dan puasa ketiga harus dikerjakan sesudah hari ke-15. Sesudah hari ke-15. Apa dia? Puasa ketiga harus dikerjakan, hendaklah tu harus dikerjakan sesudah apa dia? Hari ke-15. Sesudah hari ke-15. Lagi? Dengan jarak yang tidak melebihi jarak antara puasa pertama dengan puasa kedua. Puasa kedua. So tengok ada berapa formula dia. Okey, hari pertama tak kisahlah, hari pertama. Puasa hari kedua hendaklah dibuat sebelum hari ke-16. Daripada hari pertama. 10 hari ke berapa tadi? Sebelum hari ke-16. Puasa ketiga hendaklah dibuat selepas hari ke-15. Tetapi jarak puasa ketiga tidak melebihi antara jarak puasa pertama dengan puasa kedua. Itu dia punya formula dia. Nanti kita akan tengok kalau dia tak ikut formula ni, apa masalah dia. Okey, kita bagi contoh yang basic yang ditulis dalam kitab ni. Yang dia bagi contoh nombor 1. Okey, dia puasa yang kedua pada hari yang ketiga. Tulis hari yang ketiga. Cukup tak syarat? Iaitu hendaklah puasa hari yang kedua dibuat sebelum hari ke-16. Ini hari ketiga. So maknanya dia boleh buat hari keempat, tak ada masalah. Dia nak buat hari kelima, tak ada masalah. Boleh. Sebab dia belum lagi hari ke-16. Yang lebih penting lagi puasa hari ketiga. Puasa hari ketiga tu, kalau nak buat, dia mesti buat lepas hari ke-15. Syarat kedua, hendaklah antara puasa kedua dengan puasa ketiga itu, jarak dia kan, tidak melebihi puasa pertama, puasa kedua. Okey, puasa pertama dengan hari ke-15 kan? Dengan hari ke berapa tu? Tidak banyak antara puasa pertama dengan puasa kedua. Yalah. Dengan hari ke-15. Dia kena buat lepas hari ke-15. Contoh yang kat sini bulat hari ke-17. Faham? Okey, buat garis selepas hari ke-15. Garis 15 dengan 16 tu garis tengah. Garis tengah dia border. Garis tengah border. Jadi kita tengok balik. Hendaklah puasa hari yang kedua di dalam lingkungan sebelum hari yang ke-16. Betul. Hendaklah puasa yang ketiga selepas hari ke-15. Betul tak? Hari ke-17.
Dan jarak dia antara dia dengan 15 itu tidak melebihi antara hari pertama hari kedua. So hari pertama dengan hari kedua apa hari? Satu hari. So puasa ketiga dengan nombor 15 tak boleh jauh lebih daripada satu hari. So tak ada pilihan lain. Boleh kena satu hari, tak ada pilihan lain. Dia mesti jadikan puasa itu pada hari yang ke 17. Faham? Tak ada pilihan lain kan? Tak ada. Kita ambil contoh yang lain. Padam hari yang ketiga tu, bulan. Andailah dia puasa hari yang keempat. Faham? So, kalau dia puasa hari yang keempat, puasa yang ketiga dia ada pilihan hari ke berapa? Dia ada pilihan hari yang ke-17 ataupun hari ke-18. Betul tak? Sebab apa? Antara 15 dengan puasa yang ketiga tidak boleh melebihi hari. Dia bukan sama, tidak boleh melebihi, dia katakan. Tidak boleh melebihi hari di antara hari pertama kedua. So 2 hari. Jadi ada berapa hari? Apakah hari yang selepas 2 hari selepas hari yang ke-15? Hari ke 16 12, 17 16, 17, 18. So dia ada pilihan untuk puasa apa? Dia ada pilihan puasa apa? Sesudah hari ke-15 16 16 boleh? 16 boleh ke? Tak ada selang langsung dengan 15. 17, 18. Faham? 17 selang 1 hari, 18 selang 2 hari, 19 tak boleh. 19 tak boleh. Okey, padam semua kurungan. Kita ambil contoh yang nombor 2. Dia jadikan hari yang pertama itu adalah hari ke-9. Hari yang ke-9. Jadi kemudian hari yang ke-9, Allahu Akbar, apakah hari yang ke-15 daripada hari ke-9? Apa dia? Hari ke berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Betul? 23. Sebab tu pada contoh nombor 2, bawah 23 letak garis. Faham? Bawah 23 letak garis. Okey, tulis bawah dia 15. Dia adalah hari ke-15 daripada hari pertama. Faham? Letak garis. Kemudian dia berpuasa pada, hendaklah, apa syarat dia? Tengok, puasa yang kedua hendaklah sebelum hari yang ke-16. Sebelum hari ke-16. Contoh di sini dia puasa pada hari ke-15, yang sebenarnya adalah hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 bulan. Itu puasa kedua dia. Tulis atas 9 tu 1, atas tu 2. Kemudian dia buat ni. Dia kira antara puasa pertama kedua tu ada berapa hari tengah-tengah tu? 5 kan? Tulis 5. Antara puasa 9 dengan 15 tu, tengah-tengah tu kamu tulis 5.
5. Maksudnya 5 hari jumlah dia. So kita dah pegang 5 tu, maka kenapa kita nak dapatkan 5 tu? Untuk tahu puasa ketiga. So puasa ketiga contohnya, dia puasa pada hari yang ke-26, pada tarikh 26. Jadi berapa jarak antara 26 dengan 23? Berapa hari? Tengah-tengah dia tulis 2. So 2 masih cukup syarat. Sebab syarat dia jangan melebihi, apa dia? Jangan melebihi hari di antara hari pertama dan juga hari kedua. Betul tak? Jangan melebihi, tak melebihi. Okey. Dan wa'ala hadzal qiyas, kemudian sini kat bawah. Semua sama je. Itu semua dia bagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh untuk memperkasakan dan memantapkan lagi kefahaman tentang teori ni. Cuma teori ni belum lagi dinyatakan, belum lagi dibaca lah. Mengapakah begitu? Mengapakah syarat begitu? Yang ni kita baru hafal je syarat. Mungkin kita pun tak faham apa logik dia. Faham? Apa logik dia macam ni kena macam ni. Baca kerana Kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama, maka sahlah puasa yang ketiga, atau haidnya mulai puasa kedua, maka sahlah puasa apa sekali lagi? Kerana apa? Kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama. okey. Kerana sebenarnya kalau haid dia tu mulai daripada puasa pertama, maka sahlah puasa yang ketiga, atau haidnya mulai puasa kedua. kita ambil yang mula-mula contoh tadi kan, 1 tu. Tengok contoh nombor 1 yang kitab. Contoh nombor 1, kalaulah andaiannya haid dia adalah mula daripada hari pertama, maka haid terus akan berterusan selama 16 hari kan, sehingga hari ke-16. Maka puasa hari yang ke-17 itu selamat. Betul tak? Puasa hari yang ke-17 itu selamat. Sebab itu dia kata, kalau okey, kita fokus yang ni dulu. Kita buatlah satu andaian yang tak cukup syarat. Faham? Kita buat andaian yang tak cukup syarat. Tak cukup syarat macam mana? Contohlah, dia puasa pada hari yang ke-16. Puasa yang ketiga tu, dia puasa pada hari yang ke-16. Cuba tengoklah. Cuba kamu buat kurungan pada hari ke-16. Dia jadi apa? Dia jadi 3 hari tu rosak. Faham? Dia jadi 3 hari tu rosak. Tak dapatlah satu hari yang kita ingin hasilkan. Ataupun andaiannya haid itu dia puasa yang kedua tu, syarat dia puasa kedua itu sebelum hari ke apa? Sebelum hari ke-16. Lalu dia puasa pada hari yang ke-16. Faham? Dia puasa pada hari yang ke-16. Hari ke-16. Kalau satu orang dia berpuasa pada hari ke-16, tak selamatlah. Sebab kita telah andai tadi. Kita telah andai tadi bahawasanya haid dia bermula pada hari yang ke berapa? Hari yang pertama kan? So kalau dia berpuasa pada hari yang ke-16, maka pada hari itu juga dikira sebagai apa? Sebagai haid.
Okey. Ni dia berpindah-pindah ni. Logik dia. Sekarang kita nak tengok logik dia. Okey, buka dalam mahali. Buka dalam mahali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر من اليوم الأول لأن الحيض. Sekali lagi. Baca. ويمكن قضاء يوم بصوم يوم. Itu belum baca kan? Yang sebelum tu dah baca dah. Mahali. Baca dulu yang tu. Kampung yang belum baca dulu. فيحصل لها من كل منهما 14 يوما. Lagi? لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض. Jadi kerana diihtimalkan bahawasanya pada kedua-dua bulan itu dia telah haid sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Maka tak selamatlah 14 hari. Kerana kita masukkan bahawasanya pada hari ke-16 itu siangnya pun masih haid. Maka puasa siang 16 itu dah selamat. Lagi? ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فتفسد 16 يوما. Tafsudu. Dia kita ihtimal, lihtimali, baca sekali lagi. لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض. Tengok, dia punya cara ihtimal tu kita ambil paling tinggi. Ihtimal dia puasa paling banyak 15 hari. Kemudian ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر. Dan kita ihtimalkan darah pada hari yang pertama datang pada waktu siang, bukan datang pada waktu malam. Faham? Bila kita ambil ihtimal darah hari pertama keluar pada siang, maka dia akan habis siang juga, 16 tu. Kenapa tak ambil ihtimal darah tu datang hari pertama malam tadi? Dia akan habis malam ke-16. Selamatlah puasa. Seperti yang saya sebutkan, dia ambil yang lebih berat. Kemudian tu maksudnya datangnya darah fi yaumin, maksudnya siang. Dan bila siang terputus pun nanti siang juga, hari ke-16. Lagi? فتفسد 16 يوما. Maka fatafsudu 16 yawman, rosaklah 16 hari puasa. Allah Allah.
Baca. Fatafsudu sittata. Maka 16 hari rosak. Min kullin minhuma. Fa in kana Ramadan naqisan, Kalaulah Ramadan bulan itu naqis, iaitu 29 hari, hasala laha minhu 13 maka yawman. dia akan dapat 13 hari. Daripada bulan yang satu lagi dia dapat 14 hari, maka dia tetap ada hutang 2 hari. Kemudian Thumma tasumu min 18 yawman salasatan awwaluha awalaha wa salasatan akhiraha. Wa yahsulu al-yawman al-baqiyan. Lianna al-haydha in tara'a fil yawm al-awwal. Okey, kemudian dia hendaklah puasa sebanyak 6 hari. Iaitu dia apa? Salasatan awalaha wa salasatan akhiraha. Ha tu kembali kepada 18 kan? 3 hari pertama daripada 18 hari, 3 hari terakhir daripada 18 hari. Faham? Tapi yang dalam kitab ni lebih mudah untuk kita faham, iaitu syarat dia apa? Jarak antara apa? Puasa ketiga yang kedua dengan yang pertama berapa hari? 12 hari. Faham? Kemudian Wa yahsulu al-yawman al-baqiyan. lagi, Lianna al-haydha kenapa? Li'anna al-haidha, in tara'a fil yawm al-awwal min sawmiha. kalau sebenarnya dia datang pada hari pertama daripada yang dia puasa 6 hari itu, maka dia akan berakhir pada hari yang ke-16. Selamatlah hari ke-17, 18. Wa in tara'a fil yawm al-thani Wa in tara'a fil yawmi thani sahha laha al-awwal sahha laha al-awwalu wal akhir. wal akhiru, dan akhir. Faham? Kemudian Aw fi thalithi sahha al-awwalani. au fi thalithi. Fi thalithi, hari yang apa? Hari yang ketiga, maka 2 yang selamat. Okey, 2 selamat. Allahu Akbar. Dia kalau haid datang pada hari yang ke berapa?
pada hari yang ketiga. Okey. Cuba kamu kira, kalau haid datang hari yang ketiga, 15 hari habis bila? Hari ke apa? 18, kan? Kemudian dia suci. Satu orang haid dia habis hari ke-18, kemudian dia suci. 18, kalau dia mula suci 18, bilakah suci dia habis? 15. Hari ke berapa? Hari ke apa? Bulan depan. Hari yang ketiga. Belas, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Faham? 3 lah. Dengan ihtimal apa? Siang lah kan. Sebab siang. Faham tak? Jadi haid dia bermula pada bulan yang pada 3, maka dia akan habis pada hari ke-18. Faham? Okey, itu dia punya kata kunci untuk faham iskal tadi. Yang terakhir yang kita bincangkan, masalah 3 hari tadi. Faham? Tadi kita kata, kalaulah kita andaikan haid dia datang pada hari yang ke berapa tadi? Ke berapa? Yang kita kata selamat 3 hari tu. Maksudnya selepas hari ketiga lah. Haid dia datang pada hari yang ke berapa? Hari keempat kan? Kalau haid dia datang pada hari yang keempat. Kalau haid dia datang pada hari yang keempat, sebenarnya kan, sebenarnya haid dia datang pada hari keempat, maka selamat 3 hari. Selamat berapa hari? Selamat 3 hari. Tapi kita tak ambil 3 hari tu, sebab apa? Sebab kita mengambil ihtimal yang apa? Yang berat kan? Kita nak kena selesaikan ni.